Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua anak-anak cikgu Tingkatan 3. Okey, hari ini kita sambung kepada bab 6 kita sambung bab 6 sudut dan tangen bagi bulatan. Okey, sebelum ni anak-anak semua dah pernah belajar sudut dalam tingkatan 1. Okey, dalam tingkatan 3 kita nak belajar sudut bagi bulatan. Okey, jadi sebelum kita teruskan, kita cuba ingat semula. Okey, apa yang telah kita belajar dalam tingkatan 1. Okey, anak-anak perhatikan kat situ. Pertama sekali, pusat bulatan. Apabila kita lukis bulatan, kita mesti ada pusat bulatan. Kemudian daripada pusat bulatan ke lilitan. Okey, ini kita panggil lilitan. Bulat ni kita panggil lilitan. Pusat bulatan ke lilitan ini kita panggil jejari. Okey. Manakala satu garis yang memintas pusat bulatan, dia akan bertemu lilitan ke lilitan ya. Ini kita panggil sebagai diameter. Okey, ada satu lagi garis yang tetapi tidak menyentuh pusat bulatan, ini kita panggil sebagai perentas. Jadi perentas, diameter, jejari, pusat bulatan dan lilitan. Ini kelima-lima perkara ni anak-anak mesti tahu. Okey, mesti jelas dan mesti dah boleh kenal pasti. Okey. Kemudian kita tengok pula lengkuk. Okey, kita jangan tersilap. Okey, jika kita lukiskan ni jejari, ini pun jejari ya. Ini bermakna dua-dua ni jejari, maka dia adalah sama panjang. Okey, kalau penuh tadi kita panggil sebagai lilitan, tapi jika ni kita tengok sekarang ni sektor. Ni kita panggil sektor. Okey, warna kelabu ni sektor. Warna peach ni pun sektor. Yang kecil ni kita panggil sektor minor. Okey, manakala yang besar kita panggil sektor major. Okey, ini sektor major. Manakala di bahagian yang lilitan ni, oleh kerana dia tak penuh satu lilitan, ini kita panggil sebagai lengkuk. Yang besar, yang pada sudut sektor major, maka dia adalah lengkuk major. Okey, yang dicangkum oleh sudut sektor minor, dia adalah lengkuk minor. Okey, jadi anak-anak mesti boleh bezakan di antara sektor dan lengkuk. Sektor ni adalah sudut sebelah dalam. Mana lengkuk ni adalah keliling dia ni. Lengkuk. Okey, apa beza lilitan dengan lengkuk? Kalau lilitan ni dia dah penuh satu bulatan. Okey, lengkuk dia tidak penuh. Dia tak penuh. Dia bukan satu lilitan. Okey, jadi kena jelas. Lengkuk major, sektor major, lengkuk minor, lengkuk minor dan sektor minor. Okey, jadi mesti kita jelas pada istilah-istilah kedua-dua ni. Okey, jadi cuba kita lihat sekarang cikgu bagi ni. Lepas tu ada pelbagai warna yang kita boleh kenal Okey, cuba anak-anak jawab. Yang warna biru tu apa? Merah tu apa? Dan hijau tu apa? Okey, jadi yang biru ni apa dia? Perentas. Okey, perentas. Okey, yang merah ni kita panggil apa? Diameter. Okey, dan hijau ni kita panggil? Ya, betul. Bagus. Jejari. Okey, jadi kita kena kenal pasti tiga-tiga tu, perentas, diameter, jejari. Jadi apabila kita lihat bulatan, penting sekali pusat ni. Tengok pusat tu. Okey, kita bagi satu lagi latihan. Okey, kat sini. Okey, tengok pusat ni. Ni adalah pusat. Pusat bulatan. Okey, pusat bulatan. Yang keliling ni, yang membentuk bulatan ni, ini kita panggil sebagai lilitan. Okey. Daripada pusat bulatan,
Kita tengok. Garis yang keluar daripada pusat bulatan pergi kepada lilitan. Okey, ini kita panggil sebagai apa? Jejari. Okey. Manakala garis merah yang melalui pusat bulatan, dia ujung-ujung ni dia mesti menyentuh lilitan. Ini kita panggil sebagai diameter. Diameter. Manakala garisan biru, dia hanya menyentuh dua lilitan tetapi dia tidak melalui pusat bulatan. Ini kita panggil sebagai perentas. Jadi perentas sangat penting dalam bab yang akan kita belajar kemudian ni. Okey, jadi kita kena kenal pasti semua-semua ni. Okey. Okey, jadi apa yang kita nak belajar dalam tingkatan 3, apa yang dimaksudkan sudut pada suatu lengkuk. Pada suatu lengkuk. Okey, jadi kita tengok sekarang ni. Ni. Dia basikal ni. Ada dua bulatan kat situ. Okey. Ni boleh buka buku teks muka surat 130. Okey. Okey, dua-dua ni adalah perentas. Okey, dua-dua ni perentas. Ni perentas, ni pun perentas. Tadi perentas cikgu lukis dengan bolpen berwarna biru. Okey. Jadi apa yang ada perkataan penting sekali dalam buku ni, sudut PQR ialah sudut pada lilitan bulatan yang dicangkum oleh lengkuk PR. Okey, kita tengok lengkuk PR. Ni adalah lengkuk PR. Lengkuk PR kita. Okay. Sudut yang dicangkum oleh lengkuk PR, mana sudutnya? Okey, yang ini. Tengok sudut di antara perentas dengan perentas ni. PQR. Jadi kita tengok pada penggunaan 3 huruf kat situ. PQR. Ini bermakna sudut kita tengok pada Q. Tengah-tengah sini. Tengah-tengah. Okey, jadi cuba cikgu tengok sini. Okey, daripada lukisan yang cikgu telah buat. Okey. Jadi cikgu colourkan dengan warna biru. Sebab tadi perentas kita warna biru. Okey. Okey, jadi lengkuk kita ni, ni adalah lengkuk kita. Ni adalah lengkuk. Ni lengkuk kita. Ni lengkuk. Ni kita panggil sebagai lengkuk PR. Okey, lengkuk PR. Okey, mana sudut yang dicangkum oleh lengkuk PR? Okey, kita tengok dua-dua ni. Kalau kita ada jari, dua jari tu, awak tunjukkan dua-dua jari awak tu. Menuju. Menuju ke situ. Ni, menuju ke mana? Menuju ke Q. Jadi ini adalah sudut dia. Sudut. Sudut PQ. Ini kita panggil sebagai sudut PQR. Jadi Q ni mesti letak di tengah. Manakala P dengan R ni adalah sudut pada lilitan ni. Ni, iaitu lengkuk PR. Okey, jadi kita sekarang ni kita kena pandai menulis simbol sudut. Jadi PQR menggunakan 3 huruf. Kalau dah tak ingat, cikgu ingatkan semula. Kita ingat semula supaya kita lebih berhati-hati. Apabila kita dapat soalan PQR, kat mana sudutnya? Sudutnya mesti berada pada huruf Q. Mana sisi-sisi dia tu? Ini adalah P dengan R. Itu kena jelas, kena faham. Okey, jadi sekarang ni kita tengok sekarang ni. Apabila cikgu lukis macam ni pula. Cikgu hanya sambung, cikgu hanya menambah S. Okey. Jadi kita dah tahu sudut ni dicangkum oleh perentas ataupun sudut ni dicangkum oleh lengkuk PR. Okey, sudut, kan cikgu tulis kat sini. Sudut PQR. Okey, jadi sudut kita kat sini kan. Okey. Apa pentingnya sudut dekat situ?
Selagi sudut, mana-mana arah sudut pun yang dicangkum oleh lengkuk yang sama, di S ni. Jadi sudut pada S adalah sama saiz dengan sudut pada Q. Jadi kita boleh katakan sudut PQR sama dengan sudut PSR. Sama saiz. Kalau cikgu letak sini 40 darjah, ini bermakna sudut PSR juga 40 darjah. Itu sama saiz. Okey. Jadi anak-anak boleh lihat pada buku teks. Ini cikgu tunjukkan pada buku teks kamu, muka surat 131. Okey. Sudut-sudut yang dicangkum oleh lengkuk PR, ini yang kat sinilah darjah ni. Iaitu sudut PQR, PSR, ni PSR kat sini dan juga PTR. Jadi tiga-tiga sudut ni adalah sama saiz. Ni tiga-tiga sudut ni sama saiz. Kenapa? Sebab dia dicangkum oleh perentas yang sama, iaitu PR. Selagi dia dicangkum oleh perentas yang sama, bermakna sudut-sudut ni adalah sama. Dan sekarang cikgu buat ke bawah pula. Dia tak kira lah ke mana arah pun. Tapi kita tengok. Apabila kita lihat rajah, kita tengok fokus kita kepada ni. Kalau kita tengok ni. Kita tengok B, D, E. Dia berpunca daripada sini. Jadi AC. Kita tengok. Ni adalah lengkuk AC. Jadi sudut pada B ni, kita bawakan garisan ni. Perentas tadi. Jumpa B. Ni satu. Okey. Kemudian daripada lengkuk PR juga, okey, dia pergi ke mari. Ni, ni. Ni. Sama. Okey, ni pun sama. AC. Pergi ke mana? E. Jadi sudut pada B, D, E ni adalah dicangkum oleh lengkuk AC. Lengkuk AC. Ni. Jadi ini bermakna sudut pada B, D dan E ni adalah sama. Kalau cikgu letak sini 30 darjah, ini bermakna sini pun 30 darjah. Dan sini pun 30 darjah. Dia akan sama saiz. Ini ingat ini kita baru belajar yang pertama ni. Sudut-sudut yang dicangkum oleh lengkuk yang sama adalah sama saiz. Okey. Kita tambah lagi satu. Ni pula. Tengok kat situ. A, B, C, D. A, B, C, D ni dicangkum oleh lengkuk apa? Lengkuk X, Y. Okey? Semua sudut tu dicangkum oleh lengkuk X, Y. Tak kira lah walaupun mata kita nampak sudut tu macam kecil. Katalah kita tengok, kalau kita tengok sekali pandang, A ni saiznya kecil. Sedangkan B ni besar. Tetapi apabila sebenarnya kalau kita ukur, dia adalah sama saiz. Selagi ia dicangkum oleh lengkuk yang sama. Ini bermakna sudut pada A, sudut pada B, sudut pada C dan sudut pada D ni adalah sama saiz. Okey. Okey, cikgu pergi satu lagi. Okey, tengok ni. Jangan bimbang, jangan takut. Apabila nampak soalan macam ini, okey, kat situ ada 70 darjah. Okey, 70 darjah. Okey, katalah anak-anak kat situ tak ada huruf pun. Kan yang ada huruf Z soalan. Tak apa, kita cuba ambil sini. Lengkuk ni mana ni? Satu lagi. Sini. Okey, anak-anak boleh namakan. Sini X, sini Y supaya kita nampak jelas lah. Okey, sudut kita tengok. Kita pergi ni. Kita tengok sudut ni. Pergi ke sini. Sampai lilitan berhenti. Sini sampai lilitan berhenti. Sudutnya Z. Jadi sudut pada Z ni sama dengan sudut kat mana? Kita tengok lagi satu. Ni, garisan ni. Ni terus sampai sini.
Ini pun terus sampai sini. Jadi sini. Jadi sudut pada Z tu sama dengan sudut yang cikgu lorikkan ni. Kalau cikgu letak sini A, tak sini B. Makna sudut pada X, A, Y sama juga dengan sudut X, B, Y. Ini sama saiz. Tapi dekat sini dia tak bagi sudutnya. Jadi macam mana kita nak cari kat sini kan? Jadi kat sini dia bagi 70. Okey, 70. Kemudian ada tanda ni. Tanda ni apa maksudnya? Okey, maksudnya ni adalah segitiga sama kaki. Okey, ni adalah segitiga sama kaki. Kalau cikgu lukis balik macam inilah. Pakai pembaris. Boleh pakai pembaris. Okey, ni cikgu. Okey, ni macam ni. Okey, jadi sini 70. Ini garis lurus. Garis lurus 180 darjah. Tekan je lah kalkulator. Kalau tak susah sangat nak kira kan. Ini garis lurus 180. 180 sini dah dapat 70. Maka sini kita dapat 110 darjah. 110. Okey. Dapat 110 darjah. Okey. Oleh kerana ni segitiga sama kaki, bermakna kaki dia ni mesti sama saiz. Sini dengan sini sama saiz. Jadi 70 bahagi 2, sini kita dapat 35 darjah. Sini pun 35 darjah. Jadi jumlah ni mesti, anak-anak mesti ingat, jumlah ni mesti 180 sebab dia segitiga. Ataupun kalau kita masih ingat lagi, kita dah belajar, sudut sini 170, maka dia sama dengan sudut yang bertentangan kat sini. 35, 70 bahagi 2. Okey, dapat 35. Kalau kita dah dapat sini 35, 35, ini bermakna Z pun 35 darjah. Maka dapatlah Z sama dengan 35 darjah. Okey, setakat itu hari ni. Okey, selamat belajar semua. Terima kasih.